Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anak-anak murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian, pada petang ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita, pelajaran yang terakhir kita, iaitu kewafatan Nabi Muhammad dan perlantikan khalifah. Okey. Kita pergi kepada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sentiasa menjaga kesihatan dia dan sentiasa menjaga pemakanannya. Tidak seperti kita yang makan macam-macam. Nabi Muhammad amat menitik beratkan kesihatan dan juga pemakanan yang diambil. Seperti apa? Makanan sunnah apa? Kita tahu kurma kan. Sentiasa makan kurma, tidaklah makan benda-benda yang mengarut. Okey, yang kedua, baginda mulai kegeringan pada akhir bulan Safar. Ingat tu, pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Setelah 11 tahun Nabi Muhammad daripada sahabat berhijrah, sampailah masa waktu tu Nabi mula kelihatan sakit, kering. Selepas 3 bulan Nabi menunaikan Haji Akbar. Pada hari pertama sakitnya, Nabi ni pada hari pertama sakit, dia buat apa? Dia menziarahi perkuburan Baqi' dan kubur para syuhada dalam perang Uhud. Okey. Dan solat terakhir Nabi Muhammad ialah solat subuh. Sebelum Nabi wafat, Nabi sempat solat subuh bersandar kepada Sayyidina Ali dan Al-Fadlu bin Abbas yang diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Okey, kita tengok kat sini perkuburan Baqi'. Okey. Dan kita lihat juga di sini perkuburan para syuhada di Bukit Uhud. Okey, Bukit Uhud dengan Masjid Nabawi tak jauh, lebih kurang 3 ke 4 kilometer sahaja. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Okey, pada waktu apa tu Nabi Muhammad wafat? Pada waktu duha. Iaitu sama ada pendapat ulama menyebut waktu duha ya. Waktu duha ni mula pukul berapa? 8.30 atau pukul 9 atau pukul 10, dan sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur. Di antara waktu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Untuk pengetahuan anak-anak murid, kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad tarikhnya ialah sama, 12 Rabiul Awal tahun. Okey, Nabi wafat tahun 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Okey, iaitu pada 8 Jun tahun 632 Masihi. Waktu Nabi wafat ialah berumur berapa? Berumur 63 tahun. Okey, di sini kita boleh tengok Masjid Nabawi. Okey, Masjid Nabawi. Dan di dalam Masjid Nabawi inilah ialah ada pintu dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apakah reaksi para sahabat ketika Nabi sudah wafat? Okey, ada sahabat yang tidak percaya, kacau bilau, gelu lidah untuk berkata-kata. Sayyidina Umar bin Khattab menghunus pedangnya. Sayyidina Abu Bakar mententeramkan keadaan. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya pada hari Isnin sehingga ke malam Rabu, kerana membolehkan perlantikan khalifah yang pertama dilakukan. Jenazah Rasulullah dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Abbas dan 2 orang anaknya. Baginda disemandikan di dalam rumah Aisyah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, kita pergi kepada tajuk penentuan khalifah pertama selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, kita tengok khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar. Okey, nama sebenar ialah Abdullah bin Abi Quhafah, berketurunan bangsawan Quraisy. Dilahirkan pada tahun kedua tahun gajah, selepas beriman. Sayyidina dikenali sebagai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
sahabat Rasulullah sejak daripada kecil lagi, peniaga dan usahawan yang berjaya. Sayyidina Abu Bakar ni adalah seorang usahawan yang berjaya. Sayyidina Abu Bakar juga ialah lelaki pertama yang memeluk Islam, khalifah pertama di dalam Islam, memegang jawatan khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Meninggal pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, berusia berapa? 63 tahun, dan disemandikan di sebelah dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, peribadi Saidina Abu Bakar memiliki akhlak yang mulia dan berbudi luhur. Beliau tidak pernah minum arak, berhemah tinggi dan bijak, cekal hati dan pemaaf, seorang yang pemaaf, suka merendah diri, bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan, suka bersedekah. Okey, berani dan tegas. Seorang yang berani, seorang yang tegas, amanah dan jujur. Okey, sifat-sifat Saidina Abu Bakar ni lebih kurang juga dengan sifat-sifat dengan sifat Nabi Muhammad. Sebab itulah Saidina Abu Bakar ni dilantik oleh para sahabat untuk menjadi khalifah yang pertama. Okey, pelantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah. Okey, kumpulan yang pertama, dia ada kumpulan Muhajirin, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jizrah. Okey, kumpulan yang Ansar pula iaitu Sa'ad bin Ubaidah, Habbab bin Al-Manzir dan Bashir bin Sa'id. Okey, Bani Hashim, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah ni. Okey, seterusnya Abu Ubaidah mencadangkan Abu Bakar menjadi khalifah, disokong oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Semua yang hadir melakukan bai'ah dengan Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. Bai'ah yang pertama ini dikenali sebagai As-Saqifah. Okey, bai'ah kedua bersama orang ramai di masjid dikenali sebagai bai'ah kubra, bai'atul kubra, bai'ah yang besar. Okey, Sayyidina Ali tidak bersetuju kerana keluarga Rasulullah tidak diajak berunding. Sebab itulah ia berbai'ah selepas 6 bulan peristiwa di balai Bani Sa'ad itu. Okey, kita pergi kepada tajuk yang penting, iaitu jasa Sayyidina Abu Bakar. Yang ini selalu masuk dalam periksa. Okey, tolong beri perhatian. Yang pertama, memerangi golongan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang kedua, syiar Islam berkembang ke negeri Parsi dan Rom. Yang ketiga, mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya kekalkan keimanan yang ada di dalam diri. Okey, berjaya memerangi dan menghapuskan golongan orang yang mengaku menjadi nabi palsu lah, memerangi nabi palsu. Dan seterusnya, berusaha mengumpulkan Al-Quran. Tengok kat sini, Empayar Parsi, Empayar Rom. Zaman Khalifah Abu Bakar, Islam telah berkembang ke Rom dan Parsi. Tengah-tengah tu kamu boleh tengok Mekah, Madinah di situ ya. Madinah, Mekah dekatnya Madinah, Empayar Parsi, Empayar Rom. Bermulanya perkembangan agama Islam ni. Tengok masa zaman khalifah lah berkembangnya agama Islam secara meluas di seluruh dunia, di 2/3 dunia. Okey, kita tengok Khulafa' Ar-Rasyidin seperti kita tahu ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Al-Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada 4 Khalifah Ar-Rasyidin yang kamu kena hafal. Okey, sampai di situ saja. Semoga kita berjaya
kepada anak-anak yang dikasihi sekalian dalam peperiksaan UPKK yang akan mendatang ini. InsyaAllah semoga kita bebas daripada wabak COVID-19, dan Ustaz harapkan kamu berada di dalam keadaan yang sihat dan baik. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.